10.0 Special Probability Distribution. Untuk topik ni kita ada 4 subtopik, iaitu yang pertama binomial distribution, Poisson distribution, kemudian normal distribution, kemudian yang terakhir adalah distribution approximation. Okey, kita akan lihat satu persatu. Yang pertama, special probability distribution ni. Kita ingat balik, kita ada dua data. Yang pertama discrete, yang kedua adalah continuous. Okey. Kalau untuk discrete ni, binomial tu termasuk dalam kumpulan discrete. Poisson pun sama juga. So kita kena ingat balik, discrete ni maksud dia adalah nilai-nilai yang tepat ni. Kalau kita ada nilai X, nilai ni merujuk kepada nilai-nilai yang tepat. 3, 4 dan seterusnya. Kalau continuous, contoh dia dalam bentuk interval. Katakan saya labelkan dia X between 1 and 4 contoh. Maksud dia decimal number pun termasuk. Sama ada integer ataupun bentuk decimal number. Jadi kalau untuk discrete ni, kalau special probability distribution ni, dia ada dua, binomial dengan Poisson. Kalau continuous adalah normal. Okey, so kita ingat itu. Kemudian seterusnya, kita pergi yang pertama. Kita lihat dulu binomial distribution. Jadi kita akan identify the binomial distribution. Kemudian kita akan lihat bagaimana kita nak dapatkan mean and variance. Seterusnya kita akan gunakan selesaikan binomial distribution dengan cara table. Kita refer kepada table. Okey, kita lihat dulu binomial. Binomial ni dia menggunakan prinsip Bernoulli trial, iaitu dia hanya bincang dua je. Bila kita buat satu eksperimen, outcome tu kita bincang dua je, sama ada success ataupun failure. Okay? Kalau success tu kita wakilkan dengan probability P. Kalau failure kita wakilkan dengan probability Q. Okay? Antara kaitan P dan Q ni, kalau katakan kita dah ada P, Q tu adalah 1 minus P. So sepanjang kita buat pengiraan binomial ni, kita hanya guna dua je, P dan Q. Okey, dan Bernoulli trial ni dia akan repeat banyak kali eksperimen. Bukan setakat 2 atau 3. Mungkin 100, mungkin 50. Okey. Dan setiap trial tu dianggap independen. Okey. Binomial distribution ni dia hanya bergantung kepada dua je. Dia mesti ada maklumat N dan mesti ada maklumat P. Okey. N tu merujuk kepada number of experiment. Yang P ni probability success. Okey, dan kemungkinan juga kita akan gunakan formula yang ni. Probability X equals to X equals to NCX. Maksudnya kita ingat balik combination NCX. P ni adalah probability of success. So P to the power of X. Kemudian Q tadi adalah probability of failure. Ataupun Q sama dengan 1 minus P. Okey, kita lihat contoh. Okey, ini contoh soalan binomial. Ingat binomial ni dia hanya merujuk kepada dua je. Sama ada yang pertama mesti ada N, yang kedua mesti ada P. Dia mesti ada dua perkara ni. So dalam satu soalan ni kita mesti kena pasti yang N tu apa. Okey, from a sample of 10 student. Maksudnya N tu merujuk kepada nilai 10. N tu. Kemudian probability ni dia merujuk biasanya akan lihat kepada percentage. Kalau dalam soalan tu kita akan lihat kepada percentage. So dekat sini kita boleh ambil P itu adalah 0.40. Maksudnya 40% of the student in a school wear spectacles. Maknanya kita punya kebarangkalian kalau yang pakai spek ni adalah 0.4. Itu kebarangkalian of success. So kita ada maklumat N, kita ada maklumat P. Kemudian kita nak menjawab soalan dia, find the probability that, yang pertama, probability X only 3 student. Maksudnya kita akan ambil X equals to 3. Jadi kalau kita jumpa soalan dia menggunakan equal, maka kita gunakan formula yang tadi. Okey. Formula yang tadi N kita 10 C3. Kemudian P kita adalah 0.4 kuasa 3. Dan yang berikutnya adalah Q.
Sepatutnya kita akan gunakan Q. Q tu adalah, kalau P tu 0.4, maka Q tu mesti 0.6. Okay, kita dapat daripada 1 tolak 0.4. So kita akan ambil 0.6, kemudian 10 tolak 3, 7. Okay. So kalau tanda equal ni kita gunakan formula. Patutnya kamu akan dapat 0.2150. Betul tak? 2150. Kita nak dapatkan probability more than 7 student. Okey, maknanya kalau kita nak kira yang ni, saya buat sekali lagi. X tadi, X distribute by binomial with n sama dengan 10, P adalah 0.4. Okey. So yang pertama di n, yang kedua ni adalah P. Okey, sekarang ini soalan yang kedua, probability more than 7. Okey. Jadi sekarang ni, kalau kita nak menggunakan formula, kita kena senaraikan. N kita paling tinggi 10. Jadi kita boleh senaraikan X sama dengan 8, kemudian X sama dengan 9, sampailah paling tinggi adalah 10. Sebab student kita adalah N kita 10. Jadi kita boleh senaraikan daripada 8 sampailah 10. Kemudian kalau kita nak kira nilai probability ni, kita gunakan formula tadi. So 10C8. Kemudian P kita 0.4, kuasa 8. Kemudian ambil Q 0.6, kuasa beza dia ni 2. Teruskan lagi 10C9. Kemudian P 0.4 to the power of 9. Kemudian 0.6 to the power of 1. Beza dia. Teruskan lagi plus 10C10, 0.4 to the power of 10 multiply by 0.6 to the power of 0. Okay. Nanti kamu guna kalkulator. Akhir sekali pastikan kamu mesti dapat jawapan 0.0123. Sepatutnya lah. Okay. Jadi kalau kita nak kira binomial ni, kalau ada simbol equal, maka kita akan gunakan formula. Okay. Formula kita tadi adalah ni, kalau saya tulis balik formula, probability X equals to K. So kita akan ambil NCK multiply by P to the power of K, kemudian Q to the power of N minus K. Ini kita punya formula. Okay. Okey, setakat ni macam mana? Okey tak ni? Setakat ni? Boleh ke? Boleh faham? Maknanya untuk binomial ni kita perlu ada dua je. Mesti ada N, mesti ada P. Dua je. Okey, itu adalah binomial. Okey, kita teruskan soalan yang kedua. Sama juga ni. Kalau binomial ni memang tak dinyatakan. Cuma cara kita nak kenal pasti, ada tak maklumat N? Yang pertama, kita mesti cari sampel dia berapa? 5. Maksudnya kita boleh wakilkan yang pertama adalah N sama dengan 5. Kemudian, ada tak dia punya percentage? Percentage ni biasanya merefer kepada P. So, kita ada dua maklumat ni. Kita ada N satu dan kita ada P. Ini adalah soalan binomial. Okey. Kemudian, untuk soalan yang pertama, kita nak mencari find the probability that all the orange are rotten. Maksud dia, probability, katakan kita guna variable X lah. Okey, yang ini. Okey, sekarang ni kita punya bilangan orange ni adalah 5. Okey, semua tu adalah rotten. So, equals to 5. Ni sama je ni. Bila tanda equal aja mesti guna formula yang tadi. Formula tadi adalah kita punya N kita 5. So 5C5. Sebab X kita 5. Kemudian P kita 0.2. Kuasa 5. Kemudian Q kita adalah 0.8. Kuasa 0. Okay. So kita gunakan formula tadi. Ni kalau kita gunakan, ni kita akan dapat 0.00032 sepatutnya.
Yang ni tak payah guna greater ni. Ini 1. Yang ni pun 1. Kamu guna 0.205 aja. Okey tak? Itu soalan yang pertama. Kemudian soalan yang kedua. Soalan yang kedua, none of the oranges are rotten. Maksud dia, tak ada satu pun yang rosak. Maka lagi senang. So 5C0, kemudian 0.2 to the power of 0. Kemudian 0.8 to the power of 5. Okay? Yang ni terus. So yang ini sepatutnya kamu akan dapat 0.3277. Macam tu je. Okey. Kemudian soalan C pula. Soalan C, at least. Bila at least ni maksud dia greater than or equals to 1. At least. Okey. Yang ini kita ada dua cara lah. Sama ada kalau kita nak senaraikan, kita boleh senaraikan daripada 1, 2, 3, 4 sampai lah maksimum 5. Okay, kalau kita nak buat cara tu lah. Ataupun ada cara yang mudah, kita boleh ambil lawan dia. Maksudnya saya akan gunakan 1 minus probability. Bila kita gunakan 1 subtract 2 probability, maka yang ini akan lawan dia punya tanda dia. So greater than, opposite dia adalah less than. Not equal. Equal. Opposite dia adalah not equal. Okay? Jadi kalau kat sini, kalau kita senaraikan, kita akan dapat 1 minus probability x equals to 0. So kita akan buat pengiraan tu akan jadi mudah. Sebab kalau yang tadi, kalau kita senaraikan terus, kita perlu buat guna formula daripada nombor 1, 2 sampai 5. Okay, jadi panjang sikit lah kita guna formula. Jadi kalau macam ni lebih sesuai, kita gunakan satu tolak. Okay, dua-dua ni akan memberikan jawapan yang sama. So yang ini sebenarnya kamu dah kira ni. Kamu boleh ambil jawapan daripada atas. So ambil lah 1 tolak 0.3277. Ni saya boleh kira 1 tolak 0.3277. Maka dapatlah 0.6723. Yang ini tak payah kira sebab kita dah kira daripada soalan B. Itu lagi mudah lah. Okay? Ataupun nak guna cara yang pertama tadi pun boleh. Kita kena senaraikan 1, X sama dengan 1, 2, 3, 4 sampai 5. So 5 kali kita akan gunakan formula. Nanti jawapannya akan sama. Dengan N yang sama dan P 0.2. Okay, so saya ambil soalan D ni. Probability only one is rotten. Ini maknanya kita cuma ubah je X. Okay, so kita akan dapat okay, ini cuma ganti formula je. So 5C1 P 0.2 kuasa 1, kemudian 0.8 kuasa 4. Ni kamu guna kalkulator ni. So 0.4096. Macam tu je. Kemudian E, probability only 3 are rotten. Maksudnya X sama dengan 3. Ini pun sama ni. Kita cuma ganti formula je. Ganti dalam formula je. So 5C3 0.2 kuasa 3, 0.8 kuasa 2. Itu je. Terus kita akan dapat 0.0512. Okey. Kemudian soalan yang terakhir. Not more than. Ada perkataan not kat sini. Kalau ikutkan kat sini more than, maksudnya more than. Bila ada perkataan not, hanya kita akan gunakan less than. Probability X less than or equals to 2. Ini maksudnya kamu senaraikan lah. Probability X sama dengan 0. X sama dengan 0. Kemudian probability X sama dengan 1. Sampailah probability X sama dengan 2. So setiap ni kita akan gunakan formula seperti yang di atas ni lah. Okay, ini saya bagi jawapan lagi je lah. Nanti kamu cuba ni. So sepatutnya jawapannya 0.9421. Saya nak tunjukkan bagaimana cara kita nak baca table. Yang pertama, kita akan gunakan table ni kalau N tu bermula dengan 3 dan paling tinggi pun 50.
Jadi kalau katakan soalan tu N sama dengan 60, terpaksalah kita guna formula. Sebab table ni dia terhad. Nilai yang paling rendah N tu 3 dan yang paling tinggi adalah 50. Okey. So N tu nanti kamu refer lah pada table. N kita baca yang sebelah kiri ni, yang first column. First column ni ada tulis 15, 20, 30. Okey. Kemudian nilai P pula, tak semua soalan kita boleh gunakan table. Nilai P tu paling rendah 0.01. Paling tinggi 0.5. Jadi kalau kita nak kira 0.6, kalau nak guna table kena ubah soal sikit. Sebab maksimum 0.5. Contoh macam ni lah. Okey, contoh macam ni. Ni kamu boleh tengok, ada banyak muka surat ni. Kalau kat sini contoh yang saya ambil ni, ini 0.1, maksudnya P dia bermula dengan 0.1 ataupun 0.15. Tengok soalan. P dia paling tinggi 0.5. Okey, so kita hanya merujuk kepada dua nilai je. N kita berapa, kemudian P kita berapa. Okey, kita ambil contoh lah. Okey, saya ambil contoh cara nak baca. Katakan saya punya soalan X distribute by binomial. N kita katakan saya ambil 15 lah. Saya ambil 15 dan P tu saya ambil 0.45 lah. Okay, 0.45. Katakan soalan kita nak kira. So dalam table ni dia hanya baca untuk lebih besar. Maksudnya dalam table ni, saya tulis kat sini. Table ni dia hanya baca untuk probability X more than or equals to R. Maksudnya dia sentiasa baca untuk soalan lebih besar dan sama dengan. Okey. Contoh, katakan saya nak mencari probability X more than, katakan 12 lah, 12. Okey. Kalau ini, yang pertama cari N15. Cari N15. Kemudian yang kedua cari P0.5. Maksudnya rujukan kita ni adalah yang ni. Yang ni. Okey, kemudian lihat dia punya R dia. R tu yang ni lah. R tu yang ni. Ni R. So 12, ni 12. So cari tadi 15 di bawah, kemudian 12 di bawah 0.45. Okey, maka jawapan dia yang ni lah. Okey, so jawapan dia 0.0063. Boleh ke? Jadi kalau kita nak guna table, yang pertama lihat dulu N, kemudian lihat P, kemudian yang ketiga lihat R dia. Okey, R, tengok letak di bawah 0.45. Kalau soalan tu saya ubah 0.35, maka jawapan dia adalah 0.005. Okey ke ni? Saya bagi contoh lain lah. Katakan probability saya nak mencari X more than 10 lah contoh. Yang ini kita jangan terus baca table. Sebab table ni syarat dia mesti baca lebih besar dan sama dengan. Maka saya kena ubah dulu. Saya kena ubah kepada lebih besar dan sama dengan. Selepas 10 mesti 11. Okey, maka jawapan kita, okey, jawapan kita yang ini. Kita baca 11 ya, 11 di bawah 0.45 ni. Okey, maka jawapan kita yang baru adalah 0.0255. Okey. Jadi pastikan soalan tu dia mesti ada lebih besar dan sama dengan. Kalau asalnya tak ada, kita kena ubah. Disebabkan tadi saya dah bagi tahu binomial dengan Poisson ni discrete. Jadi selepas 10 mesti 11. Table yang sebenar lah. Bermula daripada muka surat 3. Kamu tengok dekat buku tu, daripada muka surat 3. N kita bermula daripada 3 sampailah berapa muka surat tu, sehingga N sama dengan 50. P bermula dengan 0.1, 0.9. Jadi kalau kita lihat paling tinggi P kita ni sampailah muka surat 9. P kita 0.5. Soalan nak 0.8. Okey. Jadi bagaimana cara kita nak gunakan table? Okey. Jadi sekarang ni kalau nak guna table tak boleh. Sebab table paling tinggi 0.5. Jadi apa yang kita buat? Kita kena ubah ni. Kita kena ubah
X, bukan X lagi dah. Kita guna Y yang baru. Saya ubah, N dia kekal sama. Tetapi saya ambil terbalik. 0.2. 0.2. Okey tadi, ini 0.2. Maksudnya saya baca terbalik. Ni kalau nak, saya nak buat gambaran ni macam ni lah. Kejap. Yang ni. Okey, kalau daripada mula ni, okey, katakan saya nak bincang sampai 4 lah. Kalau nak bincang sampai 4, okey, ini adalah 4. Maksimum kita 10. Okey. Maksimum kita 10. Jadi kalau yang X tu dia baca daripada sini. Yang X ni dia baca daripada sini. Ini X. Dia baca daripada sini. Okay, ini X. Tapi kalau Y, saya baca terbalik. Saya baca daripada sini. Maksudnya kita akan baca 10 ni 0 lah. 0. Okey tak ni? Ni dia baca daripada sini ke sini. Jadi dari segi nilai X tu adalah 4. Tapi bacaan pada Y tu adalah 6. Boleh faham ni? X baca daripada sini 4. Tapi kalau baca daripada Y 6. Okey tak ni? Okay, saya jawab ni dulu. Faham tu? Faham ya? Okey, maksud dia soalan yang ni kita tukar dulu. Kita tukar dulu Y sama dengan, kita terbalikkan dulu Saya terbalikkan dulu. So Y Y lebih besar, yang ini lebih besar, lawan dia lebih kecil daripada 6. Maksud dia kalau X dia baca lebih besar, Y dia akan baca lebih kecil. Terbalik daripada yang ni. Kalau X bacaan dia 4, maka Y bacaan dia 6. Dia tak? X 4, tapi Y dia baca daripada sini. So 10 dia bergerak ke 4, dia akan menggunakan 6 unit. So dia akan gunakan ni. Okey. Kemudian dalam table dia tak boleh baca lebih kecil. So kita tukar. So saya tukar, saya gunakan 1 tolak. Probability Y lebih besar daripada 6. Kalau kita gunakan 1 tolak, maka simbol yang ni dia akan jadi terbalik. Kecil lawan dia besar. Not equal lawan dia, equal lawan dia not equal. Kemudian kalau kita kekalkan yang ni, masih tak boleh baca table lagi. So kita akan gunakan 1 tolak. Kita mesti baca dia besar dan sama dengan. Selepas 6, bacaan dia mesti 7. Mesti 7. Okey, jadi kamu tengok daripada table, cari nilai N kita 10. N kita 10, P kita 0.2. N 10, P 0.2. Okay, cuba kamu tengok table. Cuba tengok table. Okey. So kita akan dapat 1 tolak probability. Okey, cari N 10. Ni kalau kita refer kepada table, muka surat berapa? Cari N 10. N 10, kemudian P 0.2. Okey, muka surat berapa? Siapa jumpa? 6 ke se? Ke surat 6. Ya, betul. Jadi kita cari dulu N 10. Okey, N 10, kemudian P kita 0.2. Okey, jadi yang pertama cari N, cari P, kemudian yang ketiga R. R tu kita baca 7. So kita baca dah 7. 7 di bawah 0.2. Berapa? 0. Mana ni? 9. 9, yes. Maka jawapan dia adalah 0.9991. Okey, kita lihat muka surat. Kamu cari cari N 10. Kamu cari N 10, yes. Ni N 10. Kemudian kita lihat di bawah 0.2. So ada ni. Maksudnya kita akan cari ini 0.2. Ni 0.2. Dekat anak panah ni 0.2.
N kita 10. Yes. Okey. Jadi kalau kita nak guna table, yang pertama kita kena jadi 3. N kita 10. Kemudian P kita adalah 0.2. Yang R tu tengok yang tadi, yang lebih besar. Kita akan rujuk kepada nilai 7. So kita baca yang ni, baca 7 di bawah 0.2 ni. So jawapan dia 0.0009. Jadi saya tulis balik. So saya akan ubah kepada Y. Saya ubah Y ni kalau dalam table tak ada. So kita akan baca terbalik. Maksudnya bukan baca 0.8, kita baca 0.2. Okey, kemudian untuk soalan B pula, probability X more than 4. Okey, kita tukar kepada Y dulu. Y ni kita baca terbalik lah. Okey, kita baca terbalik. Jumlah dia pastikan 10. So Y lebih besar lawan dia lebih kecil. Dan mesti 6. Sebab jumlah dia mesti 10. Ni 10. Sebab N kita 10. Okey, maknanya kalau X tukar pada Y, dia terbalik je. X tukar pada Y, lebih besar, tukar pada lebih kecil, 4 tukar pada 6. Kemudian kita lihat, kalau yang ni masih tak boleh guna table, so kita kena ubah Y. Yang pertama mesti guna satu tolak. Kalau guna satu tolak, dia kekal Y ni. Cuma dia akan baca terbalik. Kecil lawan dia lebih besar. Not equal lawan dia equal. 6. Okay. So jangan keliru dengan daripada X pergi ke Y. Kalau daripada X pergi ke Y, kita cuma terbalikkan je. X tukar kepada Y, besar, kecil. Jangan sebabkan ni not equal, terus kita letak sini equal. Dia tak ada. Dia cuma terbalik je tanda dia. X nak pergi ke Y tu kita tukar tanda je. Tapi kalau kita guna 1 minus, dia akan bertukar ni. Yang ni dia akan bertukar. Sebab Y dia kekal. Yang ni akan bertukar. Bila guna satu tolak je, kecil lawan besar. Satu. Yang kedua, not equal lawan dia equal. Okay? So jangan keliru dengan X pergi ke Y. Yang ini terbalik semua ni sebab Y itu kekal. Okey, kemudian bila macam ni kita dah boleh guna table. Jadi kamu rujuk pada table. Yang pertama cari N tu 10, cari P tu 0.2. Yang ketiga cari R tu sama dengan 6. Okey, tengok muka surat yang tadi. Cari 6 pula, 0.0064, betul tak? 1 tolak 0.0064, betul? Betul. Itulah. Kemudian bila kita tolakkan, dapatlah 0.9936. Okey tak ni? Faham, sir. Okay. Kalau katakan soalan ni, dia pada awal lagi. X distributed by binomial with N equals to 10 and P 0.2. So tak payah saya nak tukar kepada Y. Sebab dalam table dah ada. Terus kita tengok table je. Yang ini sebab saya tukar Y ni sebab dalam table tak ada. Okey. Kita tengok soalan C pula. Okey, soalan C. Tadi sama juga X tu tukar pada Y. N yang sama tapi Y tu ambil P 0.2. So kalau yang C ni, yang pertama tukar X kepada Y. Kalau tukar X kepada Y, kita terbalikkan je. Simbol lebih kecil ni. Lebih besar. Sini mesti 6. So salah. Okay, so kita ambil sini 4. Maka yang ini mesti 6 supaya jumlah dia mesti 10. So refer kepada table. Yang ini kita baca 6. So kalau kita baca 6, jawapan dia 0.064. Okey, kita akan tukar kepada Y dulu. Binomial N dan P 0.2. So D ni adalah kita tukar dulu. X kurang daripada 4. Tetapi tukar pada Y, terbalikkan je. Tapi kalau 4 kena ambil 6 supaya jumlah dia mesti 10. Yang ini dalam table tak ada. Kita tukar, ambil sama dengan 7.
So nanti dalam table refer N 10, P 0.2, kemudian R kita mesti ambil 7. So kita baca dekat situ 0.0009. Yang tadi ni sama. Okey, untuk yang E ni kita ada pilihan lah. Selalunya bila jumpa sama dengan, selalunya kita guna formula je. Formula dia adalah 10 C4. P kita yang asal 0.8 kuasa 4, 0.2 kuasa 6. Jadi kalau sama dengan tu, tak payah tukar pada Y. Terus kita guna formula je. Sama macam yang asal tadi. Ni kalau kita kira 0.005. 0055. Okey, tu kalau nak guna formula lah. Kalau katakan nak guna table juga. Nak guna table. Boleh, kita akan gunakan table probability X equals to 4. Ini cara lain cara lain. Saya tukar kepada Y dulu. Y equals to 6. Kalau kita nak baca table yang ada equal, mudah je, kita akan ambil probability Y lebih besar daripada 6 tolak probability Y lebih besar daripada 7. Okey, nanti jawapan dia sama. Maksudnya kalau kita nak baca table pada nilai sama dengan equal, sebab dalam table dia sepatutnya baca lebih besar. Dalam table sepatutnya dia akan baca X lebih besar dan sama dengan satu nilai dalam table. Okay? Jadi kalau kita nak ambil sama dengan, kita baca 6 tolak dengan sebelah kanan, 6 tolak 7. Kalau katakan sini 8, ambil bacaan 8 tolak 9. Okay? So ada dua cara, nak guna formula ataupun nak guna table. Tapi table kena ambil bacaan, dua bacaan, 6 dan selepas dia. Dua-dua akan memberikan jawapan yang sama. Tinggal maklumat tu. Tu kamu tambah. Okey, jadi kalau untuk soalan yang pertama, kita nak mencari berapa nilai A tu. Okey, untuk soalan yang ni terus kita boleh gunakan table. Kamu cari, kamu rujuk kepada N sama dengan 10, cari P 0.45. Okey. Kamu cari dulu N10 P 0.45. Kemudian cari terus 0.4936. Bukan 4936, 4956. Okey, kita cari 4956. Okey, 56. Maka terus nanti daripada table terus kita akan dapat A tu sama dengan berapa? A sama dengan mana? 5 kan? Ya, betul. A sama dengan 5. A sama dengan 5. Ataupun maksud dia nilai R tu. Nanti kita akan rujuk, R tu akan memberikan jawapan dia 5. Bila kita rujuk R sama dengan 5, baru dapat 0.4956. Maka A tu jawapan dia 5. Okey, macam tu. Okey, kemudian kita lihat soalan B pula. Okey, soalan B. Probability X less than A. Okey, tapi nilai dia, nilai tadi saya bagi 0.8980. Ini soalan ya. 8980. Kita jangan terus baca table, sebab yang ini dia tak sama dengan kita punya table. Table tu dia mesti menggunakan satu, dia mesti menggunakan lebih besar dan sama dengan. Maka yang ni kena tukar dulu. So tukar 1 tolak probability X less than lawan dia greater than. Non equal lawan dia equal. Okey. So sama dengan 0.8980. Kita nak dapatkan ni probability X more than or equals to A.
Maka kita ambil lah kalkulator. 1 tolak. Kita ambil 1 tolak 0.8980. Kita akan dapat 0.1020. Betul tak? Okey, katakan ini. Kamu baca daripada N10. Ni N sama dengan 10. Ni di bawah 0.45. Okey, cari nilai yang berikan 0.1020. Okey, tengok bacaan di sini berapa. Okey, cuba cari 0.1020. Okey, mana? Okey. Dapat tak nilai dia 7? Yes. Dapat, sir. 7 maka A tu sama dengan 7. Sebab jawapan dia adalah 7. Okey. So macam itulah. Jadi kadang-kadang soalan tu dia terbalik. Biasa kita cari berapa nilai probability. Sekarang nilai probability tu dia beri. Nak cari pula nilai R tu berapa. So itulah cara dia. Jadi syarat utama dia pastikan mesti lebih besar dan sama dengan. Okey. Saya teruskan lagi soalan C. Kita lihat soalan ni ada sama dengan. Sama dengan. Kalau kita nak merujuk kepada table, ini tadi sepatutnya ini sama dengan soalan tadi 0.2384. Tu sepatutnya 0.2384. Okey. Kalau yang ni maksud dia kita akan cari X sama dengan A. Ini yang asal lah. 0.2384. Tadi saya tunjukkan kalau nak guna table, kita mesti ambil nilai X more than or equals to A. Kemudian tolakkan dengan nombor yang sebelah kanan. Sebelah kanan. Tambah 1. Jadi kalau kita bincang X sama dengan 6, maka kita akan ambil X lebih besar daripada 6, tolak dengan X lebih besar dan sama dengan 7. Nilai dia 0.2384. Jadi kamu rujuk table, cuba tolakkan, ambil dua nombor, kalau kita tolakkan, dia akan dapat 0.2384. Kita akan dapat lebih kurang, maksud dia saya boleh ambil nilai 4 dan 5. Betul tak? 0.7340 tolak 0.4956. Kita akan dapat hampir kepada 0.2384. Kalau saya ambil X lebih besar dan sama dengan 4, tolak dengan 5. Adakah sama dengan 2384? Kalau betul sama, maka A itu sama dengan 4. Okey tadi? Boleh ke? Okey, sir. Okey. So kita kena baca lah. Rujukan kita adalah sama je. N pastikan 10. P kita adalah 0.45. Kemudian kita nak mencari R yang sesuai. Supaya bila kita tolakkan, dia akan dapat 0.2384. So jawapan dia adalah 4. Okey. Kita lihat satu lagi contoh. Okey, kadang-kadang soalan dia nak mencari mean dengan variance. Jadi binomial ni dia cuma ada dua je, N dan P. Jadi kalau kita nak mencari mean, kalau nak cari mean terus NP. Mean terus NP, N darab P. Kalau nak mencari variance terus NPQ. Macam tu je. So mudah je. Okey. Mean NP, variance NPQ. Kalau nak standard deviation, kita ambil square root daripada variance. Okey, kita tengok contoh. Okey, contoh macam ni lah.
Okey, dibagi tahu min kita adalah 3. Maksud dia saya boleh gunakan NP itu adalah 3. Selesai. Variance tu adalah NPQ lah. 51/20. Find the values of N and P. Okey, maksud dia kita akan buat persamaan serentak lah ni. Okey, from equation tu kita boleh substitute NP ni dengan 3. So 3Q sama dengan 51/20. Okey, nanti kamu kira lah Q ni. Q ni kita dapat berapa? 17/20. Betul tak? 17/20. So macam tu lah. 17/20. Okey, kemudian Q dah ada. Kemudian NPQ. Okey, kemudian kamu selesaikan lah. Okey, kemudian kita boleh gunakan equation yang pertama. Soalan tanya apa ni? Okey, tanya P. Q sama dengan 17/20. Okey, so kita selesaikan. Boleh gunakan equation yang pertama. Kita tahu bahawa Q ni dia sama dengan 1 tolak P. Kan? Tadi kita boleh ambil P ni sama dengan 1 tolak Q. Terus saya bagi jawapan 3/20. 3/20. Okey, seloknya kamu cari nilai N ni. Okey. Kamu gunakan equation 1 ni. Kamu selesaikan, kamu cari N. Sebab N ni kita perlukan. Saya bagi jawapan je, N tu adalah 20. Okey. Soalan yang pertama dia nak N tu berapa? 20. Yes. Soalan yang kedua dia nak P. Okey. Kemudian barulah kita jawab soalan probability X equals to 3. Yang ini kita guna formula lah. Kita guna formula. So, kita punya N kita 20. 20 C3. P kita adalah 3/20. Kuasa 3. Q kita adalah 17/20. Kuasa 17. Ini nanti kamu selesaikan guna kalkulator. Nanti kamu akan dapat 0.2428.